Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, para tetamu Allah yang dikasihi Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan untuk meneruskan ibadah pada hari yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita terus memelihara niat kita untuk kita menjadi hamba yang mudah-mudahan diberikan pengampunan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, di dalam Al-Quran ada satu surah namanya Ad-Dukhan. Surah ini pelik daripada surah lain. Nama surah ini asap. Ad-Dukhan maknanya asap. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca surah asap pada setiap malam, iaitu surah Ad-Dukhan, pagi esoknya apabila dia bangun pagi, 70,000 malaikat Allah Subhanahu wa taala mendoakan pengampunan untuk dia. Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada waktu malam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, esok pagi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala doakan pengampunan untuk dia. Mungkin kita biasa membaca surah-surah lain dan mungkin kita tak perasan ada surah yang hebat, yang ada kelebihan yang besar seperti ini. Dalam surah Ad-Dukhan ini, kenapa agaknya diberi kelebihan besar? Kerana dalam salah satu potong ayat, iaitu ayat ke-10 dan ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin, yaghsha an-nas, hadza 'adzabun alim." Fartaqib, hati-hati dan bersiap siagalah kamu, yauma ta'tis, fartaqib yauma ta'tis sama'u, hari yang akan datang di langit-langit yang kamu nampak itu, bidukhanim mubin, dengan asap-asap yang terang nyata. Yaghshan nas, bila asap-asap ini datang, dia akan meneliputi manusia. Ya'ummuhum wa yaghshahum, dia akan menyelaputi dan dia akan menyelimuti manusia secara umumnya. Hadza 'adzabun alim, Allah Subhanahu wa taala sebut ini adalah azab yang jelas dan terang nyata. Para ulama tafsir mengatakan bahawa salah satu daripada tanda akhir zaman dan tanda akan berlakunya kiamat yang pasti, yang disebut oleh sebahagian ulama sebagai tanda besar kiamat, iaitu akan keluar kepulan-kepulan asap. Dan pada hari ini kita secara jujur dan insaf, saya yakin tuan-tuan puan-puan seperti saya, tiada siapa kita pada hari ini yang bersedia untuk menyatakan bahawa suasana jerebu pada hari ini iaitu tanda kiamat yang Allah Subhanahu wa taala telah mula nampakkan. Saya yakin tuan-tuan puan-puan seperti saya, kerana kita semua lemah, kerana kita semua iman kita masing-masing kita yang tahu, saya yakin kita belum cukup bersedia untuk meninggalkan segala kelazatan dan kenikmatan kebiasaan kita ini. Tetapi kadang-kadang tuan-tuan dan puan, fenomena alam ini memanggil kita untuk kita melihat dan berfikir. Kerana janji Allah SWT pasti, hanya bentuk dan cara bila ini hanya di dalam ilmu Allah SWT. Yang pastinya, realitinya dia berlaku sedikit demi sedikit. Agaknya kenapa berlaku? Hadza 'adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya azab. Ini sebenarnya azab, dan kata para ulama, azab ini dia tidak akan turun kecuali sebab kerana manusia-manusia yang leka dan lalai. Secara insaf, saya ingin mengajak tuan-tuan puan-puan, kadang-kadang kita sibuk, marilah kita berdoa, marilah kita solat istisqa, marilah kita minta hujan kepada Allah.
Tetapi kita lupa di dalam kitab-kitab dan sejarah salafus salih, kebanyakan mereka mendahului permohonan dan doa mereka dengan istighfar dan pengampunan yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya kepada diri kita, agak-agaknya apa antara kesalahan besar yang kita pernah buat sehingga pada hari ini mungkin kita diuji dengan ujian yang begitu hebat. Dan ujian ini rupanya ada dicerita di dalam Al-Quran. Dan bila kita menyelak lipatan sejarah dan sunnah Nabi SAW, kita terjumpa sepotong hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sahabat nama Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan, ada seorang sahabat baru masuk Islam, namanya Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam seorang pendeta dan ahli ilmuwan hebat di kalangan Yahud, golongan Yahudi ahli kitab yang ada di kota Madinah. Dia peluk Islam. Bila dia peluk Islam, banyak rentetan sejarah berlaku, dialog di antara dia dengan Nabi SAW dan para sahabat. Di antaranya, dia bertanya kepada Nabi kita SAW sebab dia orang alim kitab Taurah, sebab dia tok guru hebat Yahud, Bani Israel yang masih berbaki di kota Madinah pada waktu itu. Bila dia antara persoalan ditanya kepada Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, ma awalu asyaratis sa'ah. Wahai Rasulullah, tolong bagi tahu kepada saya. Sebenarnya dia dah tahu, dia baca dalam kitab Taurah, dia nak membenarkan betul ke tidak, meyakinkan lagi. Apa dia awal-awal tanda asyaratis sa'ah? Belum berlaku nak kiamat, namanya tanda-tanda kiamat. Apa di antara awal tanda kiamat? Kata Nabi SAW, fanarun tahsyurun nas minal masyriq ilal maghrib. Kata Nabi SAW, iaitulah api, nar, api yang akan keluar dan akan menghimpunkan manusia daripada timur sampai ke barat. Jumhur para ulama tafsir hadis mengatakan ini salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Sebahagian mengatakan ini tanda yang paling besar, iaitu api yang akan keluar. Dan api ini apabila keluar, dia akan menghimpunkan manusia sebab kerana asap-asapnya, sebab kerana kekotoran debunya, manusia bahang tak boleh hidup. Akhirnya semua berhimpun dan berarak ke mana? Ke satu kawasan yang disebut dalam riwayat hadis yang lain, mahsyar dunia. Ila al-mahsyari dunia. Mahsyar dunia. Tiba-tiba tuan-tuan puan-puan, bila kita baca hadis ini, seolah-olah menggamit pandangan kita. Kerana para ulama membahaskan di mana mahsyar dunia yang disebut oleh Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi dan ramai lagi para penghimpun hadis yang lain. Al-Mubarakfuri dan ramai lagi para syuruh hadis, As-Sindi dan sebagainya. Tidak kurang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bercerita tentang tanda kiamat. Semua mereka mengisyaratkan dengan pandangan-pandangan daripada para sahabat dan sebagainya, mahsyar dunia ini duduk di mana? Dalam sepotong hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sahabat bertanya, famadza ta'muruna? Kalau kami sampai pada waktu itu, waktu ketika mana api keluar, apabila asap mengumpulkan kami ke mahsyar dunia itu di mana? Famadza ta'muruna? Kami nak suruh kami pergi mana? Nabi SAW kata, alaikum bisyam. Alaikum bisyam. Kamu hati-hati dan ambil berat di bumi Syam. Syam, para ulama tafsir mengatakan Suria pada hari ini, negara Syria. Dalam riwayat yang lain juga Imam Ahmad meriwayatkan Nabi SAW kata, ha huna tuhsyarun, ha huna tuhsyarun, ha huna tuhsyarun. Di sana kamu akan dihimpunkan, di sana kamu akan dihimpunkan, di sana akan kamu dihimpunkan. Wa asyara ila biladis Syam, sambil Nabi SAW mengisyaratkan kepada negeri Syam, Syria. Pada hari ini semua kita mengetahui apa yang sedang berlaku di negara Syam, di Syria. Saudara-saudara Islam kita yang seperti kita yang beriman dan kita yang mengaku beriman pada hari ini,
Yang kita baca hadis, kita syarah, kita hebat, kita bercakap, berceramah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, al-mu'minu wal mu'minu kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Kita baca hadis-hadis banyak. Nabi SAW pesan, tiada beriman seorang kamu sehingga kasih saudaranya sebagaimana kasih saudara Islamnya yang lain. Tiba-tiba bila saudara-saudara Islam kita yang lain dibunuh, dipanggang, diperkosa, dipenggal kepala, lebih daripada 90,000 yang telah mati kerana ditindas dan dibunuh begitu sekali oleh mereka-mereka yang zalim. Kita tidak mempersoalkan siapa yang berlaku zalim, tapi tanggungjawab kita. Bila saudara-saudara Islam kita ini begitu keadaannya, kita terus selesa dan senyum dan senang sahaja. Manakala bila kita bercakap tentang Syam, kita kata tak apalah, kita tutup mulut sudah, tak payah buat apa-apa. Siapa di kalangan kita yang jujur dan ikhlas menangis hatinya untuk mendoakan mereka? Mungkin Allah Subhanahu wa taala nak mengisyaratkan kepada kita, hei orang-orang yang beriman, kamu tak buat apa-apa kepada saudara-saudara kamu, seronoknya kamu terus suka begitu sahaja. Ni cuba ambil sikit rasa yang diberikan kepada kita bila kita refer dan kita rujuk balik, tuan-tuan puan-puan, rupanya dia mengisyaratkan kita ke sana. Kerana ini semua ada dicatat dalam sunnah yang tidak boleh diubah. Alhamdulillah terpelihara sampai hari ini. Sebab itu saya merasakan, tuan-tuan puan-puan, kita bukan sibuk sebenarnya nak minta hujan, tetapi kita patut sibukkan diri kita untuk kita bertaubat kepada Allah. Betapa banyak agaknya dosa dan kesalahan kita, yang ini mungkin antara yang zahir. Betapa banyak dosa-dosa dan kesalahan kita yang kita sibuk nak minta kepada Allah. Tak malu ke kita yang kita sebelum ini kita buat begitu sewenang-wenang, tiba-tiba datang terus kita nak minta Allah turun hujan hari ini. Agak-agak Allah nak turun tak, tuan-tuan puan-puan? Dengan jujur tanya pada diri saya, secara jujur saya mengatakan tidak. Kerana saya sedar saya seorang yang banyak buat dosa dan kesilapan. Tanggungjawab saya dan tanggungjawab kita yang selama ini kita abaikan. Saya nak mengajak tuan-tuan puan-puan, kita mengangkat tangan dan berdoa. Mungkin suasana pada hari yang dikabulkan doa ini, hari yang kita semua tahu ada detik waktu yang dikabulkan doa ini, kalaupun tidak keseluruhannya. Kita buat solat hajat, kita minta ampun kepada Allah. Dan kita minta Allah SWT yang datangkan dukhan, Allah SWT yang datangkan, alladzi ja'alakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Tiap-tiap malam Jumaat kita baca, tiap-tiap majlis kita nak baca. Kalau kita tak baca Yasin, satu kesalahan besar bagi kebanyakan kita. Tetapi kalau kita tak faham surah Yasin, kita tak rasa salah besar. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Dia yang menjadikan bagi kamu minasyajaril akhdar, daripada pohon-pohon yang hijau. Allah Ta'ala jadikan dari pohon yang hijau tiba-tiba jadi apa? Nara, api neraka. Kalau saya bertanya, mana dia ayat Al-Quran yang bercerita kepada kita pokok nak terbakar? Saya rasa saya pun mungkin tak tercari-cari nak mencari jawapannya. Rupanya kita baca tiap-tiap malam. Kalau tak tiap-tiap malam Jumaat. Kalau ada majlis tak baca surah Yasin, satu salah besar bagi kita. Kadang-kadang kita nak baca tak cukup sekali, 13 kali. Kalau boleh 30 kali kita nak ulang. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Rupanya ahli sains bagi tahu pokok yang hijau dia menyimpan haba. Haba yang tersimpan ini dia boleh kekal di bawah tanah dan akhirnya dia menjadi sumber api yang daripada pohon-pohon yang hancur, yang dia masuk dalam tanah, daripada akar batangnya dia menjadi bahan bakaran, arang batu, petroleum dan sebagainya. Itu tafsiran pertama. Tapi tafsiran hari ini tiba-tiba dia keluar api betul. Daripada pohon dan pokok dia keluar api. Untuk apa? Fa idza antum minhu tuqidun. Tiba-tiba baru kamu terengadah, kata bahasa Melayu. Fa idza antum minhu tuqidun. Tiba-tiba baru kamu terjaga dan tersentak.
Kalau hati orang beriman belum nak terjaga dan tersentak dengan fenomena yang berada ini, masih mendabik dada dan rasa hebat, sibuk di antara dunia, sibuk di antara mencakaran antara satu sama lain, menunjuk hebat di antara satu sama lain, mempersalah yang ini, mempersalah yang